Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh-tarikh Islami, di mana kita kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kepada bahagian Imam Malik bin Anas para imam. Kita habiskan Abu Hanifah, kemudian kita masuk dalam tajuk Imam Malik bin Anas, yang mana dia sebagai imam dalam hijrah atau Madinah, menjadi pemberi fatwa di sana, dan dia adalah sebenarnya orang yang belajar dengan para tabi'in. Dia tabi'in, dia bukannya tabi'in. Dia tak jumpa sahabat, dia jumpa sahabat. Baik. Okay, hari tu kita dah habiskan, kita bincangkan berkenaan dengan apa karangan yang ada, karangan yang ada daripada Imam Malik bin Anas, yang mana kita kata karangan dia yang terkenal, yang disalin daripada dia oleh anak murid dia. Lalu dua lah, satu Muwatta', kitab beliau Muwatta', kemudian kedua Mudawanah Kubra, mana apa benda persoalan Imam Malik bin Anas. Yang pertama iaitu yang berkenaan hadis-hadis, sirah dan sebagainya, berkaitan dengan Imam Nabi SAW. Bahkan dalam perbincangan tersebut kita kata kitab Muwatta' Imam Malik ni disusun dengan diletakkan tajuk hadis, kemudian dia pendapat penduduk Madinah dijadikan sebagai sandaran untuk menyokong pengertian atau maksud yang datang. Okey, baik. Disebut hadis. Kemudian dalam tajuk fiqh yang dia ijtihad padanya, kemudian disebut amalan ahli Madinah yang disepakati, kemudian disebut pendapat siapa yang dia temui di kalangan para tabi'in, dan fiqh, kemudian disebut pendapat masyhur di Madinah. Okey. Jadi dia cara pembentangan kitab macam tu. Dan Mudawanah Kubra pula sebenarnya dia kata ditanya Imam Malik dengan persoalan-persoalan, dan anak murid dia yang karang apa persoalan ditanya, dan apa Imam Malik bin Anas jawab. Okey. Cuma kita kata benda tersebut, dia punya pengarangan tersebut ditulis oleh Asad bin Furat, dia hakim Qairawan, dia Maghribi. Okey. Dia yang mula sekali. Kemudian kita sebut berkenaan dengan Sahnun, disusun oleh Sahnun, seorang ulama yang mati. Dia lahir tahun 160, mati tahun 240. Jadi dia yang menulis Mudawanah Kubra, susun balik. Okay, hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada usul mazhab Imam Malik. Usul mazhabihi, usul mazhab beliau. Okey. Telah pergi para pelajar Malik bin Anas kepada penulisan Muwatta', dan dikeluarkan daripadanya apa yang sahih untuk menjadi usul untuk pengistinbatan furu'. Apa dalam Muwatta' tu yang boleh jadi usul bagi dikeluarkan padanya tajuk yang lain, dia telah keluarkan, dan boleh kita ringkaskan pada apa yang berikut. Cara macam mana Imam Malik bin Anas, cara dia letakkan mazhab dia berdasarkan berikut. Baik, pertama Al-Quran Karim. Dahulu Imam Malik melihat bahawa Quran telah merangkumi atas seluruh perkara keseluruhan dalam syariat. Memang Quran rumusan, lebih tepatnya macam kita rumusan, dan dia adalah tiang bagi agama, dan ayat bagi tanda bagi risalah. Okey, dan dia tak pernah memandang kepada Quran Karim seperti pandangan golongan yang suka mendebat atau membahas. Golongan yang membahas macam golongan Mu'tazilah sebagainya, dia memandang Quran tu dia dengan cara pembahasan ataupun pandangan untuk kritikan, mencari mana yang rumit atau menyusahkan diri dengan perkara yang tak patut.
Jadi dia tak masuk, dia tak mendalamkan tak menyelam pada Quran, okey. Sebagaimana pada apa yang diselam atau masuk padanya golongan mutakallimun, golongan ahli kalam. Bahawa dia ada di sisi bahawa ia adalah lafaz dan makna ataupun makna sahaja, okey. Dia adakan lafaz dan makna atau makna saja. Bahkan Quran di sisi Imam Malik adalah lafaz dan makna. Sebenarnya sebenarnya yang disepakati dan sesiapa yang diambil kira daripada umat Islam. Ini pasal kita tak ambil kira kata-kata Mu'tazilah. Mereka punya kata-kata tidak ada nilai di sisi Islam. Yang peliknya ada orang pula kata, tapi kalau Mu'tazilah tak setuju, apa kaitan Mu'tazilah tak setuju untuk jadi asas agama? Ini pelik kan, kepelikan. Tapi masalahnya bila dah ilmu kalam ni masuk kepada sebagian besar ulama-ulama atau mazhab Syafi'i pun dia telah rosakkanlah fahaman dalam Islam. Dah sekali diorang sibuk ahli kalam kata apa, ahli kalam kata apa. Sebenarnya tak perlu pun ahli kalam kata apa, kita sibuk apa. Ia bukannya asas agama. Baik. Diriwayatkan bahawa beliau dahulu berkata sungguhnya barang siapa mengatakan Quran itu makhluk, maka dia zindik, wajib dibunuh, kata Imam Malik. Wajib dibunuh kerana ini dia tidak mengambil perkara ini dia tidak menganggap terjemahan sebagai Quran yang dibaca harus dengannya solat. Terjemahannya tak boleh. Okay, sebab kadang-kadang ditimbul ada kononnya pendapat mengatakan bahawa boleh kalau terjemahan Quran itu dibaca pun tak apa. Asalkan maksud dia betul, ikut bahasa berkenaan. Tak ada. Dia kata itu kan Quran. Okey. Tak harus yang harus untuk solat. Bahkan ia adalah tafsiran atau satu bentuk makna yang logik, yang masuk akal. Jadi dia mengambil dengan nas Quran zahirnya dan mafhumnya, dan mengambil kira illat ataupun sebarang alasan yang datang dengan peringatan di atasnya. Kalau kata Quran datangkan dengan alasan suatu perkara, maka dia kira benda berkenaan perlu diambil kira lah. Maksud dia bukannya kita baca Quran tu asal kena dengan makna kita tanpa sebarang alasan, kita tak nak. Dia akan ambil kira alasan-alasan. Macam kalau Quran kata berikan hukum, kalau jadi macam ni, kalau ada ini baru jadi ini, maka dia ambil kira kalau berkenaan. Baik, kedua sunnah. Imam Malik bin Anas, Malik termasuk daripada imam hadis. Macam mana sebagaimana beliau adalah imam dalam fiqh. Okay, dan para perawi hadis menyaksikan untuk Imam Malik untuk perkara demikian. Para perawi hadis menyaksikan untuk Imam Malik akan kedudukan itu. Dan mereka mengambil kira sanadnya pada sebahagian hadis ni di antara paling sahih, sanad paling sahih dan dinamakan ia oleh orang ahli hadis sebagai silsilah az-zahabiyah yang kita pernah sebut kan. Bila dia belajar daripada Nafi' Ibnu Umar kan. Nafi' anak murid Ibnu Umar Rasulullah. So, jadi Imam Bukhari dahulu pernah letakkan sanad paling sahih adalah Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah. Okay, baik. Jadi namakan silsilah zahabiyah, terutama kalau Imam Syafi'i nak masuk. Okey. Walaupun dia kata walaupun Imam Malik dia ni agak keras dalam penerimaan riwayat. Namun begitu dia menerima akan hadis mursal. Daripada hadis mursal ni maksud dia seorang tabi'in kata Nabi sabda. Pasal kan Imam Malik tak jumpa sahabat. So dia jumpa tabi'in. Kalau tabi'in tak sebut sahabat pun ada di antara tabi'in tertentu di sisi Imam Malik kata-kata orang berkenaan dikira sebagai sahih. Sebab bila kita cek balik betul dijumpai riwayat itu bercantum pada sanad yang lain. Yang bahasa mursal ni kan seorang tabi'in bila dia kata Rasulullah bersabda, dia tak jumpa Rasulullah. Tapi dia kata Rasulullah bersabda. Dan kadang-kadang benda ni berlaku dalam ucapan harian kan. Macam kita sekarang, zaman sekarang. Bila kita kata Rasulullah SAW bersabda, bila kita jumpa Rasulullah. Tapi Bukhari riwayatkan, Tirmidzi riwayatkan, Muslim riwayatkan. Kita merujuk balik pada siapa yang riwayatkan lah. Dan pada zaman berkenaan boleh saja berlaku seorang tabi'in menceritakan daripada Rasulullah SAW macam tu saja. Okay, pasal dia pernah dengar daripada sahabat Nabi. Itu basicnya. Jadi Imam Malik adalah orang tertentu yang dianggap orang tersebut punya sebutan tentang hadis Rasulullah dengan para tabi'in adalah sahih, dia terima. Okay. Terutama selama mana seorang para perawi tersebut adalah siqat dipercayai, dan dalam Muwatta' Imam Malik ni banyak mursal. Hadis mursal hadis yang seorang tabi'in kata Rasulullah bersabda atau Rasulullah buat. Okey.
Dia kata dan di antara dan daripada hadis-hadis yang putus sanad dan juga daripada balawat, mana perawi tu kata telah sampai kepadaku. Dia tak sebut pun sampai kepadaku, macam Az-Zuhri kata sampai kepadaku. Dia kata dia berkata Imam Malik padanya balawani anna Rasulullah qala kadza. Sampai kepadaku bahawa Rasulullah SAW telah berkata bersabda demikian. Ini menunjukkan bahawa dia tidak beriltizam dengan sanad bercantum pada hadis-hadisnya ke semua sekali. Dia syaratkan pada yang dia tak tahu, tapi yang pada yang dia tak tahu dia akan syaratkan. Tapi pada yang dia tahu dia sebut macam tu je. Dan dahulu memadai beliau bahawa beliau telah yakin, tenang dengan kesahihan hadis tersebut, maka dia tak ada kisah untuk sebutkan tanpa sanad. Dia kata sampai kepadaku Nabi buat macam ni, sampai kepadaku macam ni. Bila kadang ada orang kita kan ada orang kata Nabi buat. Pada sudut asal ni Imam Malik dia punya kata-kata macam tu tak serupa macam kita sebab zaman Imam Malik dekat dengan Nabi SAW. Kan? Kalau zaman kita ni ada orang kata tak boleh pakai. Ada orang kata Nabi dia cakap tu kan tak boleh. Ni macam tu tak boleh pakai. Pasal dia bukannya sahabat Nabi. Dia bukan tabi'in. Bukan tabi'in. So kalau tabi'in dia dengan Nabi baru ada selang 2 orang je. Kalau tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. So dia kat sini ada 2 orang je antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dengan itu kata-kata mereka ni ada nilai kan, jarak tu dekat. Berbeza dengan orang zaman kita ke yang sekarang ni yang tak ada sanad langsung, tiba-tiba kata tu urus sanad serban lah, sanad selempang lah, sanad selawat lah, semua sekali tu adalah karut. Okay? Yang bagusnya paling kelakar siapa-siapa yang membelanjakan harta untuk buat maulid. Maulid maksud dia apa? Maulid tu sebut hari kelahiran Nabi, syair-syair kelahiran Nabi. Ni kelakar. Baik. Macam dia kata Abu Bakar kata kan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia hidup zaman mana kan. Baik. Mereka bercanggahan pada mendahulukan kias di atas khabar wahid. Kias akal dengan khabar yang tunggal, khabar yang tunggal yang didengar banding dengan pengkiasan. Macam mana kita nak tunjukkan? Dan masyhur pada itu bahawa beliau dahulu mendahulukan khabar wahid atau kias. Beliau terima khabar seorang atau hadis yang seorang saya ceritakan berbanding kiasan akal. Okay, baik. Ketiga di antara usul mazhab Imam Malik adalah amal ahli Madinah. Ini yang berbeza dengan yang lain lah. Pada sudut imam-imam yang lain ini tak masuk. Tapi Imam Malik masuk. Dia fikir bahawa amalan penduduk Madinah itu dikirakan sebagai hujah. Okey. Telah berpendapat Imam Malik kepada bahawa Madinah ni adalah darul hijrah. Dia adalah tempat pembinaan Nabi SAW. Okay. Padanya turun Quran dan telah menetap padanya Rasulullah SAW dan menetap para sahabat baginda. Dan penduduk Madinah manusia paling tahu tentang wahyu, penurunan wahyu. Dan dengan sebab dengan apa yang dahulu daripada penjelasan Rasulullah SAW terhadap wahyu. Diorang paling tahu wahyu dan paling tahu tentang apa yang dahulu penjelasan Rasulullah SAW terhadap wahyu. Ya. Dan ini adalah ciri-ciri yang tidak ada untuk orang lain. Macam kita baca surat Imam Malik kepada Laits bin Sa'ad itu kan dia sebutkan perkara ni. Tapi lah lepas tu kan Laits bin Sa'ad jawab balik dan lepas tu Imam Malik dia terima untuk tidak kata demikian sebab bila diminta untuk dia susun jadikan mazhab satu saja, lepas tu dia kata tak, para sahabat dah scattered, dah berpindah-pindah, separuh pindah ke Syam, ke Iraq, ke Mesir, ke Yaman kan. Jadi mereka keluar daripada mereka ni pendapat yang tak didengari di penduduk Madinah. So kita tak boleh kata para sahabat tak betul kan. Penduduk Madinah ni mungkin satu pendapat yang para sahabat tu lihat atau dengar daripada Rasulullah SAW pun kita tak boleh nafikan. Okey. Jadi dia kata jadi lah ini ciri-ciri khas lah penduduk Madinah yang tak ada pada orang lain. Okey. Di atas ini di atas pendapat ini dia kata maka sepatutnya yang benarnya tidak keluar daripada apa yang pergi mereka orang-orang Madinah berpendapat padanya. Okey. Yang sebenarnya dia kata tak boleh keluar, tidak keluar daripada apa yang penduduk Madinah berpendapat padanya. Maka jadi amalan penduduk Madinah ni hujah dan dikedepankan ke atas kias. Kias pun duduk belakang lepas daripada penduduk Madinah punya amalan dan ke atas khabar wahid. Ya. Dikedepankan ke atas kias dan bahkan ke atas hadis yang tunggal.
cerita yang satu banding dengan penduduk Madinah punya amalan, dia kata. Dan kitab Imam Malik kepada Lais bin Sa'ad, dia kata apa? Inna nasa tabi'un li ahli Madinati. Sebenarnya orang ramai adalah pengikut kepada penduduk Madinah. Allati ilaiha kanatil hijratu, yang kepada Madinah ni dahulu berlaku hijrah. Wa biha tanazzalul Quran. Adanya turun Al-Quran. Ini pegangan dia. Baik. Lepas tu dia kata qaul sahabi, kata-kata sahabat. Keempat, antara usul mazhab Imam Malik adalah kata-kata sahabat. Melihat Imam Malik dalam mazhab beliau bahawa apabila datang hadis yang sahih dalam satu persoalan daripada Nabi SAW, maka kata-kata sahabat apabila tidak diketahui baginya sebarang penyanggah. Ya. Okay, bila tak datang hadis sahih daripada dalam satu masalah daripada Nabi, mana tak ada hadis. Ada satu persoalan tak ada hadis, tapi padanya ada pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui kata-kata pendapat sahabat ni sebarang penyanggah, maka ia menjadi hujah. Ia menjadi hujah. Dan telah mengandungi Muwatta' Imam Malik sebilangan daripada kata-kata sahabat dan para tabi'in. Maka para sahabat ni orang paling tahu tentang takwilan ini, tafsiran Al-Quran. Dan dia orang paling tahu berkenaan dengan para sahabat paling tahu tentang matlamat atau tujuan syariat, maqasid syariah. Tujuan syariat, kenapa diperintahkan sebagainya, dia orang paling tahu. Kerana mereka orang yang hadir akan penurunan wahyu. Mereka mendengar kalam Rasulullah SAW, maka kata-kata mereka lebih utama untuk diambil. Dan dia mengkhususkan dengannya yang umum. Kalau dia kata ada benda umum, kata-kata sahabat ni mengkhususkan akan pengertian atau maksud yang umum yang datang dalam dalil, dalam sesuatu perkara. Yang dalam tafsir Quran ke, dalam dalam tajuk tafsir Quran ataupun cara praktis sesuatu perkara, amalan dan sebagainya. Dia tajuklah. Bahkan benda ni kalau kita lihat balik cara macam mana solat kita pelajari. Perkara orang kata macam kita lihat Nabi solat, para sahabat tunjuk. Macam mana kita baca Quran kita baca ni, macam itulah para sahabat Nabi dahulu solat dan kata aku paling serupa solat dengan Nabi SAW. So para tabi'in yang melihat para sahabat tu solat, mereka nukilkan balik. Ni kena faham betul ni, banyak yang kita jadi macam golongan sesat. Dan yang sufi, yang sesat, sufi batini, yang kata macam nak tahu Nabi solat macam mana. Dia tujuan dia cakap macam tu untuk katakan bahawa macam dia tahu Islam tu betul. Dan benda tersebut akan aplikasi dia bukan kepada solat sahaja. Bahkan seluruh agama ni, semua ajaran Islam kita akan aplikasi pada situ. Macam bila kita kata Al-Fatihah tu turun pada Nabi SAW. Awak dengar ke? Awak dengar? Awak nampak Jibril datang buat turun? Macam nak tahu Fatihah daripada Allah Ta'ala? Nampak? So permainan golongan Mu'tazilah, golongan ahli kalam, kan kita kata dalam perkara ni, ini benda yang jadikan sebab kan kumpulan sesat di Malaysia ada, di luar negara pun banyak. Dia suka permainkan, dia kata hadis ni zon, tak boleh percaya. Sebab sekian-sekian. Sebab dia balik pada asal, dia kata tak tengok. Bukan dia tengok pun, Nabi sabda dia kata. Dia tu solat pun tak ada. Dan sekali semua ibadat tak ada. Tapi tiba-tiba dia buat maulid. Bongok kan. Ni kita panggil apa, dia tak buat yang Nabi suruh, yang ada riwayat. Dia buat benda yang Nabi tak ajar. Tak ada riwayat daripada Nabi, dia buat suka hati dia. Ini dia kata inilah sambutannya ulama kita riwayat. Yang ini yang mana daripada Nabi SAW tak pernah dihormati. Yang konon daripada ulama-ulama sufi ni beri nak dihormati. Ini panggil apa, kegilaan. Kan nak tahu tahap mana gilanya manusia ni. Kan dia boleh tolak Nabi, dia ambil orang lain. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Ta'ala dah janjikan Nabi ni adalah pemberi peringatan untuk sekalian alam. Kalau ni kata Allah Ta'ala dah sebut macam tu, dia bukan pada zaman para sahabat sahaja. Dia mesti berterusan sampai zaman kita. Kalau andai kata apa Nabi sabdakan atau apa Nabi ajar tidak terpelihara, masih boleh sangka-sangka, bererti Nabi ini bukan utusan untuk kita. Yang zaman sekarang, dia untuk zaman para sahabat je. Zaman kita kena tukarlah baru. Cari Rasul baru Melayu, Rasul baru untuk orang India, Rasul baru untuk orang Cina. Ini masalah yang kita perhatikan balik. Banyak orang tak nampak. Dan kesesatan yang sangat bahaya. Kan? Baik. Okay, jadi bila perkara-perkara macam ni kan, kita perhatikan terjadi. Ni sudut yang paling faham, kena tahu betul-betul. Sebab para sahabat Nabi lebih tahu kan tentang perkara ni. Jadi mereka hadir penurunan wahyu. Mereka dengar kalam Rasulullah. Maka kata-kata mereka lebih utama untuk diambil. Okay? Dan dikhususkan dengan yang umum. Ini things yang nampak umum, maka yang mengkhususkan dia adalah pendapat para sahabat.
kan, dan ditinggalkan demi kerana kata-kata sahabat akan kias akan diambil. So para sahabat Nabi ini adalah penjelas utama. Akan tapi Imam Malik mendahulukan amalan ahli Madinah ke atas kata-kata seorang sahabat. Majoriti penduduk Madinah tu diambil, okey, di atas kata-kata sahabat. Maka beliau telah diriwayatkan daripada dalam kitab Muwatta bahawa Umar bin Khattab membaca surah Sajadah di atas mimbar pada hari Jumaat, lalu turun sujud, lalu sujud orang ramai bersamanya. Kemudian dia membacanya pada Jumaat yang lain, lalu bersiap orang ramai untuk sujud. Lalu berkata Umar, ala rislikum, tak payah tunggu, dia kata inna la yaktubuha alaina illa an nasya. Sebenarnya Allah Taala tak wajibkan ia ke atas kita kecuali kita kehendaki. Falam yasjud, maka Umar tak sujud. Famana ahum an yasjudu, maka dia halang mereka daripada sujud. Maka Umar membolehkan untuk imam, apabila seorang imam tu yang jadi yang berkhutbah, bila dia nak turun daripada mimbar, dia baca ayat Sajadah untuk turun dan sujud, dan mengaitkan Imam Malik di atasnya kata-kata bukanlah, dia kata laisal amal ala an yanzil imam idza qara'a sajadata ala mimbari fa yasjudu. Tapi Imam Malik tak, dia kata dia mengulas kisah tersebut dan dia kata bukanlah amalan, bukanlah amalan di atas bahawa turun seorang imam apabila dibaca sajadah daripada mimbar, dari mimbar, atas mimbar lalu sujud, bukan amalan, dia kata. Bukan amalan. Bukan amalan ahli Madinah lah. Okey. Dan ketika berbilang-bilang itu pendapat dia kira. Sebab penduduk Madinah tak buat. Tapi Umar, diriwayatkan Umar pernah buat. Okey, dan apabila berbilang pendapat para sahabat dalam masalah satu perkara, Imam Malik memilih di antaranya apa yang bersepakatan dengan amalan ahli Madinah. Mana yang serupa dengan apa perkara-kata ahli Madinah, maka dia akan ambil. Okey. Dia meriwayatkan Zaid bin Sabit, beliau berkata solat usta adalah solat zuhur. Okey, solat usta solat zuhur. Dan bahawa Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas dahulu mengatakan solat usta solat subuh. Kemudian berkata Imam Malik, dan kata-kata Ali dan Ibn Abbas lebih aku sukai, paling aku sukai yang aku dengar, paling disukai di siku. Ahabbu ma sami'tu ilayya. Paling disukai apa yang didengar olehku pada diriku fi dzalika, tentang hari itu. Pasal benda tersebut dia anggap pasal pendapat tu pendapat penduduk Madinah. Dia kata macam ni diriwayatkan daripada sebahagian para sahabat bahawa solat wusta tu solat asar pun ada juga. Memang ada, tapi dia ambil walaupun dia pilih Ibn Abbas dengan Ali punya pendapat tu bukan kerana masalah ramai para sahabat, tapi kerana itu adalah pendapat yang difahami oleh penduduk Madinah. Okey, baik. Kemudian kelima, yang terusul mazhab Malik adalah masalihul mursalah. Masalihul mursalah dia adalah maslahah yang ingin dicapai daripada suatu perkara. Ini nanti kita terangkan. Okey. Al-amal bil beramal dengan masalihul mursalah, maslahah yang ingin dicapaikan. Contoh macam kalau ada kesempitan dilapangkan. Mana itu maslahah lah. Contoh macam kalau kita ketatkan pada satu perkara dengan satu pendapat, maka orang ramai akan susah. So jadi perbuatan memudahkan tersebut ataupun melakukan perkara yang actually kadang-kadang benda berkenaan tidak menepati dengan sebahagian nas, ia dibagi sebagai masalah. Ini kalau kita nak fahamkan contoh macam dalam kes jual beli kiriman. Walaupun sebenarnya dalil ada kan, cuma para ulama anggap jual beli kiriman ni kalau ikut pada asal dia ada gharar. Maksudnya dia ada kekeliruan, ada tipu daya lah. Maksudnya kita diberitahu barang sekian-sekian tapi tak tahu lagi bantu mungkin sampai atau tidak. Jadi mungkin barang itu sampai atau tidak. Jadi kalau sekiranya kita panggil barang tak nampak kan, kita beli macam orang letak bayar duit, barang dalam ni ada barang awak, tak nampak tak boleh. Tapi oleh kerana keperluan kita untuk kiriman, kita tak boleh semua sekali pergi bergerak, kena musafir sendiri, pergi beli barang sendiri, kita boleh minta orang belikan. Dalam ketika minta orang belikan, kita sebut sifat, kadar, jenis dan sebagainya, dia boleh beli untuk kita. Pada sudut asal jual beli benda tak wujud ni adalah gharar, tak dibenarkan. Tapi oleh kerana maslahah yang kita ingin capai atau memudahkan kehidupan kita, maka kita dibenarkan. Itu contoh masalah mursalah. Baik. Jadi beramal dengan masalihul mursalah adalah asas daripada asas-asas yang bersandar padanya Imam Malik dalam mazhab beliau.
itu mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan apa yang tak disaksikan baginya oleh syarak, dengan pembatalan tidak juga pengambil kiraan tertentu. Jadi benda dia dapatkan manfaat atau menolak kemudaratan yang tak disaksikan oleh syarak, dengan kebatilannya tidak juga dengan pengambil kiraan tertentu, tak ada. Kerana taklif-taklif syarak ni kembali kepada menjaga tujuan. Tujuan taklif syariat ni adalah untuk menjaga menjaga akan tujuan-tujuan syariat itu sendiri pada makhluk sekalian makhluk. Contoh macam sama ada dia adalah daruriyat, benda-benda mesti tak dapat kita mati, ataupun hajiat, yang benda yang yang kalau kita tak dapat kita susah, atau tahsiniyat, pengelukan. Dia kata daruriyat ni adalah yang tak boleh tidak daripadanya padanya pelaksanaan masalah agama dan dunia. Jadi tak boleh tidak benda yang daruriyat ni benda yang tak boleh tidak daripadanya dalam menegakkan masalah agama dan dunia. Dan daruriyat ni ada 5 lah yang sabit yang dalam semua agama sebenarnya, iaitu menjaga agama sendiri, menjaga nyawa, menjaga keturunan, harta dan akal. Tapi ada kalau Syekh Muhammad Amin Syangkiti tambah satu lagi, ditambah dengan maruah. Bila kita dalam Islam ni kita ada hukum untuk orang yang tuduh orang berzina tanpa saksi. Pengharaman zina tu, hudud zina itu sendiri, dia adalah untuk jaga keturunan supaya manusia terus beranak pinak, orang berkahwin dan beranak pinak. So manusia akan ada ni. Tapi kalau dia kata untuk maruah orang, maka kita ada hukum khas. Orang tuduh tanpa bukti ni kita akan sebat dalam turutan. So untuk menjaga maruah lah. So jadi dalam bab menjaga agama, nyawa, harta, keturunan dan harta serta akal, ini termasuk daripada daruriyat. Okey. Hajiat dia adalah benda yang membawa kepada mengangkat kesempitan. Macam kita kenderaan kan. Tak ada kenderaan kita boleh hidup. Tapi kita susah macam air, tak ada air pipe dan sebagainya. Dia bukan tak boleh hidup. Boleh je kita pergi ambil air tiap hari. Bawa air daripada sungai, boleh je. Tapi susahlah. Okay? Yang mengangkat akan kesempitan dan juga kesusahan. Tahsiniyat pula dia ada berkaitan dengan kemuliaan akhlak. Macam nobility lah maksud dia. Kemuliaan akhlak, tambahan kepada apa yang keperluan dan juga kemestian. Okey. Dan dia kata dan keadaan ini adalah pengertian ditujukan, diketahui dan dan keadaan ini maksud yang dikehendaki daripada agama, ia adalah dia sedia diketahui dengan dalil yang banyak yang tiada hitungan untuknya dalam kitab dan sunnah. Yang menunjukkan bahawa ia adalah tujuan syarak. Kerana ini Imam Malik telah berpendapat kepada bahawa ini maslahah ini adalah hujah. Maslahah adalah hujah. Ini maksudnya maslahah keperluan, kepentingan kehidupan manusia tu menjadi hujah. Ya, as long as tidak bertentangan dengan kita panggil dengan kebatilan yang Allah Taala larang lah. Contoh macam katakanlah orang tu dia kata dia nak minum arak, rasa dia happy. Kata minum arak dia tak happy. Itu tak masuk. Tak masuk dalam hajiat. Macam sekarang ni orang bising berkenaan tajuk ganja. Ganja nak digunakan sebagai nak suruh digalakkan tanam ganja. Dia macam senjata lah. Senjata berada di tangan kita pun ada keperluan juga. Sepatutnya macam kalau senjata di tangan kita macam negara seperti Amerika Syarikat, walaupun diorang rasakan bahaya senjata berada di tangan rakyat ni banyak. Kita tengok di Amerika Syarikat tiap tahun, kadang-kadang setahun 3 kali, setahun 2 kali 3 kali berlaku pembunuhan beramai-ramai di sekolah. Budak-budak ni ambil senapang bapak dia pergi sekolah tembak kawan-kawan. Ini menunjukkan bahawa benda berkenaan tak secure lah, maksud dia boleh berlaku bila masa. Anybody, pasal tu rompakan bersenjata di Amerika Syarikat sangat dahsyat. Okey, tapi dalam masa yang sama diorang kerana melihat kepentingan senjata di tangan rakyat. Sebab kalau berlaku kemasukan tentera asing ke dalam negara mereka, semua rakyat akan berupaya mempertahankan negara. Sebab diorang pernah melalui proses tersebut. Bila mana perang utara selatan mana Amerika Syarikat, rakyat orang yang tinggal di situ nak melepaskan diri daripada penguasaan Britain, kerajaan Britain ketika tu. So diorang berperang dan diorang dapati memang adanya senjata pada rakyat ni penting. Okey, sekarang ni macam tu, ini nak fahamkan.
Ada kebaikan, ada keburukan. Macam tu lah ladang ganja. Ni ada orang gila dekat parlimen kata kita patut tanam ganja. Sebab dia kata apa? Duit. Tajuk dia duit. Tajuk dia adalah duit. Dia bukan masalah rawatan pun. Kalau ikutkan nak rawatan, najis pun sendiri pun, najis tahi yang kita ada ni pun boleh rawatan daripada orang lain. Dekat belah Europe dia dah start pakai terapi najis. Dia cerita gini, okay. Bila perut kita ni sebenarnya ada najis, ada bakteria yang baik. Okay, bakteria yang baik ni tolong menghadamkan makanan. So makanan kita makan, kita sakit perut. So dia tolong badan kita. Dia panggil probiotik. Okay. Jadi setiap orang sebenarnya dah ada siap-siap, tapi kadang-kadang mati bakteria yang baik ni bila kita sering ambil antibiotik. Antibiotik kan, dia boleh membunuh. Selain itu macam mouth gargle, macam Listerine dan sebagainya, dia boleh bunuh bakteria yang baik. So basically bila orang tersebut, seorang manusia tu bakteria baik dia tak ada, dia akan mempunyai masalah penghadaman makanan. Badan dia akan tak efisien dalam menghadamkan makanan, sebab sebahagian bakteria tersebut membantu penghadaman makanan sebelum diserap dalam badan. Jadi basically orang tersebut akan sakit lah. Kita tak tahu apa benda bakteria yang tak ada. So cara terbaik dia buat sekarang adalah ambil najis orang yang sihat punya najis, kemudian masukkan dalam, bukan ke mulut, ke punggung juga, masukkan ke dalam tu. Memang dan kesan dia positif lah. Kita tak buat, tapi tak buat lah ladang tahi pula kan, ladang najis. Apa benda kepelik kan, jual dalam botol kan, tak boleh macam tu. Jadi kat sini tajuk asal dia. Sebab apa? Sebab kita panggil kalau anda kata bertentangan dengan kebaikan yang banyak kan, macam banyak keburukan di kebaikan, dia tak patut diiyakan. Sebab kita kebaikan untuk ganja tadi mungkin 2-3 jenis saja ubat penyakit. Kalau pun betul, itu pun kalau pun betul. Orang kata. Kajian secara betul tak ada. Diorang katalah kajian tak dibuat kerana geng-geng pharmaceutical ni kalau dia kata ganja berjaya, dibuktikan, maka nasihat diorang tak boleh cek makan. Itu tuduhan, boleh, semua orang boleh tuduh. Kan? Jadi benda ni problem dia adalah kita panggil dia punya benda tu telahan. Macam ivermectin yang orang sibuk kata ubat cacing tu boleh sembuhkan penyakit COVID-19. Padahal kat India pakai pun untuk orang stage 1, stage 2 je yang mula ada simptom. Bukan orang stage 5 kita bantai bagi. Orang dah rosak paru-paru dia, kita bagi ivermectin buat apa? Pasal tak ada kaitan pun langsung virus ubat cacing dengan virus tak sama. Tapi banyak orang terpengaruh. Yang mati pun ada tapi tak nak ceritakan. Ini semuanya ada konspirasi untuk kata bahawa Kementerian Kesihatan dan sebagainya bersekongkol untuk membunuh rakyat. Allah Allah, ini kes dia. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita punya jumlah pesakit makin kurang hari demi hari kan. Lepas daripada kita punya usaha untuk vaksinasi atau imunisasi. Lebih sedap bunyi dia imunisasi rakyat. Jadi benda tu menjayakan jumlah diturunkan sampai sekarang. Itu sudut yang kena perhatikan balik. Ni kadang-kadang orang kita dah tahu. Tapi ini bahaya. Jadi bab ganja tadi macam itulah. Kan korang nakkan kebaikan tapi dia bertentangan dengan banyak perkara. Tak boleh kita iakan. Okey. Dia kata menganggap sebahagian para pengkaji kata-kata pendapat dengan maslahah ni di antara perkara khas, perkara tersendiri dalam mazhab Malik. Dia kata gunakan maslahah sebagai hujah. Telah menyebut Asy-Syatibi dan kitab I'tisam bahawa Malik berpendapat kepada mengambil kira akan hujah, akan maslahah, dan dia banyak membina hukum di atasnya. Di antara contoh praktik Imam Malik dengan masalah adalah apa yang dikatakan tentang za'faran al-maghshush. Za'faran yang ditipu bila didapati di tangan orang yang menipunya. Dia kata dia kata za'faran yang maghshush ni yang tak tulip. Za'faran tu kan orang kita panggil saffron, za'faran ni. Dia akar pokok something, ada pokok dekat belah area belah belah Iran, Afghanistan dan sebagainya, kawasan punya cuaca yang tu
Dia akar pokok tu, diracik-racik, mahal, lebih mahal daripada emas. Okey, dia kata apa pendapat Imam Malik mengenai za'faran yang telah ditipu, ada campur aduk. Apabila dapati di tangan orang yang menipunya, di mana beliau berkata dia bersedekah dengannya kepada orang miskin, tak kira sikit atau banyak. Cara ni adalah sedekah kepada orang miskin. Berkata Imam Syatibi, okey, ini dia kata ini adalah menyerupai perbuatan menuangkan Umar kepada susu yang ditipu tu dengan air. Susu yang ada orang tu campur air, Umar tuangkan dengan air juga. Dan sebenarnya buat apa? Itu cara dia adalah untuk apa? Untuk memberikan pengajaran bagi orang yang membuat penipuan tersebut. Dan okey, cara Umar buat kepada orang yang campur lagi air dia cair terus susu dia. Ini suatu sedekah bagi pada orang ramai. Tak boleh dia pegang dah akan za'faran yang tipu tu. Dia kena bagi pada orang. Tak boleh dia pegang. Ini sebagai nak berikan pengajaran ataupun adab kepada orang yang buat penipuan. Dan cara yang diorang gunakan ni tidak ada nas yang disaksikan untuknya. Akan tetapi dia berbuat hukum ke atas khusus demi kerana umum. Hukum adalah orang tertentu tapi untuk maslahah umum. Okey. Supaya orang ramai tidak lagi tertipu, maka orang yang seorang ni kita kena hukum dia. Di antara itu adalah pembolehan bail mafdhul. Okey. Penjualan orang yang kurang utama sedangkan wujud yang lebih utama. Bai'atu mafdhul ma'a wujudil afdal idza khifat tirabu umur nas. Okey. Dia kata penjualan barang yang kurang baik sedangkan wujud yang lebih baik. Apabila dibimbangi kucak-kacirnya urusan orang ramai. Okey. Dan tidak tertegaknya masalah mereka bila dijual, tidak dijual akan yang kurang afdal di ketika itu. Ini macam barang-barang yang mungkin kita kata yang kurang kualiti lah. Macam soalan sekarang ni, adakah kerajaan boleh untuk letakkan barang kualiti je dalam masyarakat? Yang kurang kualiti tak boleh jual. Kalau kita kata benda macam tu dan mungkin orang ramai tak ada duit untuk beli yang afdal. Yang kurang afdal tu tak apalah. Dan macam contoh kita kat Malaysia ada daging import, daging tempatan. Daging yang import biasanya murah sikit. Panggil daging tempatan. So soalannya kan patut tak kita bawa daging import? Sedangkan kalau ikut daging tempatan lagi baik. Kenapa kita nak bolehkan rakyat kita makan benda yang kurang baik? So sudut ini kita panggil sebenarnya adalah dalam masalah masalah benda kurang afdal dengan lebih afdal. Kalau ikut pada kita, rakyat kita patut makan benda yang baik sajalah. Benda kurang baik kita jangan bagi diorang makan, diorang pakai. Tapi kalau tak ada, dan macam kalau kita barang-barang kereta, kalau semuanya original kan, yang dijual di pasaran, tak ada OEM. OEM ni yang bukan original tapi dibuat serupa oleh syarikat yang sama. Okey. Dia panggil OEM. Jadi kalau dia kata benda tersebut kena original, mungkin rakyat tak ada duit untuk ganti barang-barang kereta dia kalau rosak. Tapi bila ada yang OEM tadi, diorang boleh ganti balik. Ini masalah untuk masyarakat. Masalah untuk masyarakat. Jadi kalau ikut dalil tak ada. Ikut dalil tak ada perbincangan ni. Tapi dikira boleh atau dihukumkan sedemikian kerana maslahah umum. Baik. Kemudian keenam antara usul mazhab Malik adalah kias. Di mana tidak terdapat nas di mana tidak terdapat bila tidak ada nas daripada kitab atau sunnah atau kata sahabat atau ijma' daripada ahli Madinah, maka Imam Malik dahulu berijtihad dan menggunakan kias pada ijtihad beliau. Beliau telah melihat beliau telah datang dari kitab Muwatta, ditanya Imam Malik mengenai wanita haid yang suci maka tak dapati air, adakah dia bertayamum? Kata ya. Ada dia bertayamum kerana seumpamanya keadaannya seperti orang yang junub. Apabila tak dapati air, dia bertayamum. Okay, sudut asal sebenarnya kalau ikutkan daripada nas tak ada. Nas tidak ada tentang wanita yang junub. Dia ada beza junub dengan haid. Junub perbezaan dengan haid ni, hatta mandi pun tak sama. Kerana junub ni, kalau wanita yang junub, kan, dia boleh mandi tanpa buka rambut. Junub, dia boleh pakai sangkul dia, ikat rambut dia dan tak payah buka. Tocang-tocang dia sebagainya tak payah buka. Dia boleh je mandi sedemikian. Bahkan Nabi Aisyah kata siramkan 3 kali air dekat kawasan rambut, kemudian mandi seluruh badan. Sebab junub ni boleh berulang-ulang kali. Sedangkan haid ni sebulan sekali. Dan maka dalam mandi haid memang wanita tu disuruh untuk
tak bukakan rungkaikan ikatan rambut dia. Dan beza apa haid dengan junub kan, pada orang yang haid ni, orang junub ni tadi kita kata keadaan dia ringan berbanding haid. Sebab orang junub bila mandi boleh selesai. Orang yang haid, kalau lagi haid tak berhenti, selagi tu tak guna dia mandi. So basically haid dengan junub ni memang ada perbezaan sikit. Ada perbezaan sikit jadi dekat situ, tapi Imam Malik bila ditanya kepada dia, adakah seorang wanita yang haid dan suci tak dapati air, boleh kalau bertayamum? Dia kata ya. Anda bertayamum kerana seumpama dia keadaan wanita ni macam seorang yang dalam junub. Bila tidak dapati air, dia bertayamum. Maka Imam Malik di sini mengkiaskan orang haid ketika mana suci, wanita yang haid ketika suci kepada orang yang junub pada tayamum. Dalam tayamum ketika tidak dapati air, yang sabit dengan nas Quran dan firman Allah Taala, yang Allah tanyakan aula mastum nisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'an, kamu tak dapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Tujulah pada debu tanah yang suci. Dan untuk masalah ini ada pandangan-pandangan dalam kias di Imam Malik. Ketujuh, sadu zara'i. Sadu zara'i ini adalah menyekat kerosakan lebih besar. Maksudnya kita kadang-kadang benda tu halal asalnya, tapi kita terpaksa kata haram kerana atau tak benarkan kerana membawa kerosakan lebih besar. Sadu zara'i ini kita ada himpunan kepada zari'ah, zari'ah. Dan ditakrifkan ia oleh Al-Qarafi dan kitab Furuq beliau bahawa ia adalah penyampai kepada sesuatu, menyekat laluan. Dan Imam Asy-Syatibi mentakrifkan zari'ah ni adalah dia adalah benda yang menjengkalkan kepada dengan perbuatan yang baik kepada perbuatan yang harus kepada yang tak harus. Mana benda tu asalnya harus, tapi dijangkaukan dengannya kepada jadi tak harus. Dan umum apa yang datang dalam pengertiannya kembali kepada apa yang zahirnya harus, tapi disampaikan dengannya kepada perbuatan yang terlarang. Maka yang dikendaki dengan sadu zari'ah ni atau sadu zari'ah adalah hailul lata dunaha, pertukaran kepada selainnya dan halangan pada perkara tersebut. Benda itu harus tapi ditukar kepada tidak harus atau disekat daripadanya kerana apa yang dibawa kepada kerosakan. Sekalipun asalnya adalah harus, ia akan menjadi kerosakan, maka wajib dihalang daripadanya untuk menyekat kerosakan-kerosakan dan yang didahulukan ke atas mendapatkan maslahah. Sekat kerosakan lebih diutamakan banding dapatkan maslahah. Ini kena faham Di sini lah macam kalau nak fahamkan macam kita pandang kepada orang yang bukan mahram kita. Mana wanita pandang lelaki bukan mahram dia. Lelaki pandang wanita bukan mahram dia. Sekalipun tak pandang aurat. Tak pandang aurat pun, pandang pada dia pakai niqab pun kita tenung, jeling sebagainya kan. Benda tersebut pada asalnya kita kata tak ada masalah, tapi bila benda tu membawa kepada perkara yang haram, boleh bawa kepada ialah mukaddimah zina, kan mula senyum, mula sekian, ketawa-ketawa, gurau-gurau, dan akhirnya dia menjadi haram. Maka disekat yang harus kena bawa pada yang haram. Dalam banyak Imam Malik dengan amat yang banyak beramal dengan sadu zara'i, sehingga kan diambil kira sebahagian para ulama beramal dengannya adalah di antara ciri-ciri khas Imam Malik, mazhab Malik. Berkata Imam Syatibi dalam kitab I'tisam, dan Imam Malik dahulu rahimahullah amat melampau amat kuat, amat melampau dalam sadu zara'i, menyekat akan laluan-laluan kepada kerosakan yang besar. Yang antara contoh amal Imam Malik dengan sadu zara'i adalah dia memfatwakan bagi siapa melihat anak bulan Syawal berseorangan bahawa jangan dia berbuka supaya tidak menjadi membawa kepada berbukanya orang-orang fasik, berhujah dengan apa dan berhujah dengan apa dia berhujah. Maksud dia kalau sekiranya orang yang nampak anak bulan Syawal ni dia bersendirian je, jangan dia berbuka tunjuk depan orang dia dah nampak. Sebab apa? Sebab jangan jadi sampai alasan kepada berbuka orang fasik berhujah dengan apa dia hujah. Jadi pasal orang fasik ni memang tak nampak anak bulan tadi, tapi bila yang nampak anak bulan ni dia tak maklum kepada pemerintah. Bila dia tak nak maklum kepada pemerintah dan pemerintah tak terima pendapat maklumat daripada dia sendirian boleh berbuka. Saya sendirian dia boleh buka. Tapi untuk menyekat orang-orang yang dia suka culas puasa daripada berbuka sesuka hati, maka jangan dia berbuka depan orang. Itu tajuk dia lah, pasal memang kalau seorang tu nampak hanya dia saja boleh buka. Tapi kalau kata nampak pada golongan yang suka berbuka kan, dia suka makan ni, dia akan apa panggil apa?
dia akan jadikan alasan lah, alasan untuk berbuka sebab si fulan tu nampak anak bulan, kata dia lah. Okey, baik. Okey, contoh dekat sini Dan apabila ingin Abu Ja'far Al-Mansur untuk membina Baitullah, menepati apa yang diriwayatkan oleh Ibn Zubair di atas asas Ibrahim, asas binaan Ibrahim, dia telah minta pendapat Imam Malik pada perkara itu. Lalu berkata Imam Malik kepada dia, ansyurikallah ya Amirul Mukminin alla taj'al hadzal bait mal'abatan lil muluk ba'dak. Aku minta kepada engkau demi Allah, kerana Allah, wahai Amirul Mukminin, janganlah kau jadikan Baitullah ni sebagai barang mainan untuk raja-raja sudah engkau. Okey. Okay. Ni tidak ingin nanti seorang di kalangan mereka untuk mengubahnya, mereka dia akan ubah. Okey. Lalu hilanglah akan kehebatan Baitullah ini daripada hati orang ramai. Okey. Lalu dia alihkan raja ataupun Abu Ja'far Al-Mansur tu daripada pendapatnya, kerana dia dilihat ia membawa kepada sunnah yang akan diikuti. Kalau dia buat, nanti orang semua akan buat. Semua datang ni sebab pecahkan ni, tambah ni, pecah ni, tambah. Last sekali Baitullah tadi jadi mainan. Oh, ikut dalil, memang ada hadis Nabi kata kalau bukan kaum kau wahai Aisyah, baru dengan Islam, baru masuk Islam, aku pecahkan Kaabah ni, aku buat di atas binaan Ibrahim. Aku buat pintu, 2 pintu, Nabi kata. So basically benda tu pernah dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Tapi lepas tu bila Al-Amin bin Marwan dia take over kan, Hajar bin Yusuf robohkan, dia bina balik di atas binaan asal. Tapi lepas tu dia menyesal lah. Dia kata, tapi bila datang Abu Ja'far Al-Mansur tanya Imam Malik, lepas tu Malik kata yang buat. Kalau buat nanti orang akan ulang alik pecah-pecah Kaabah suka hati. Okay. Dan telah sabit pada kalimah Muslim bahawa Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, man shoma Ramadan, kemudian barang siapa yang berpuasa Ramadan, cuma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia susulkan dengan 6 hari daripada Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti orang yang berpuasa setahun. Okey. Tapi Imam Malik dahulu memakruhkan berpuasa dalam bulan Syawal tadi. Okey, bercantum dengan Ramadan dan keadaan berturut-turut. Okey, bimbang ada i'tiqad ia wajib. Lalu menyusulkan orang ramai dengan Ramadan apa bukan daripada Ramadan. So dekat sini dia kata makruh tadi berdasar sadu zara'i'. Dia bimbang orang ramai akan jadi wajib kan puasa 6 hari Syawal tadi jadi macam wajib, sedangkan ia adalah sunat sahaja. Bimbang benda jenis itu, maka dia makruhkan. Baik, di sana ada persoalan yang banyak daripada aplikasi Imam Malik dan teman-teman beliau bagi sadu zara'i'. Okay? Dan akan menemuinya sesiapa yang menyelak-nyelak kitab Muwatta' atau Mudawanah Kubra. Dia akan jumpa kat situ. Okey. Okey. Okey, so habis kita dapat dah dia sampai yang last sekali, iaitu sadu zara'i' lah, yang ke-6 7. So Imam Malik Quran, sunnah, pendapat amalan Al-Madinah, pendapat sahabat, qiyas, satu lagi. Masalah mursalah, qiyas, dan juga ada sekali adalah sadu zara'i'. Sadu zara'i', baik. Ini yang kita kata asas penghukum dalam mazhab Maliki. Baik. Okey, perkembangan mazhab Malik dan juga penyebarannya. Okey, dia kata dahulunya para penuntut, para pelajar Imam Malik, biasa dia jadi kira di Madinah tu dia menjadi mufti kan. Imam Malik bin Anas ni dia kata para penuntut dia daripada banyak bin Konstantin bin Makan. Memang banyaklah, paling kedudukan paling banyak adalah anak murid Imam Malik. Di mana dahulu Madinah ni adalah tujuan bagi orang yang berziarah dan bertemu padanya para penuntut ilmu daripada semua pelosok negeri Islam. Okay, dan menyebut Ibn Abdul Bar sebilangan daripada anak murid Imam Malik, di antaranya Abdullah bin Wahbin, Ibn Wahbin ni antara ulama hadis, Abdullah bin Wahbin, okay, yang dia dahulu duduk dengan Imam Malik 20 tahun. 20 tahun duduk dengan Imam Malik 20 tahun. Dan dia menyebarkan fiqh Imam Malik di seluruh pelosok negeri. Di Mesir, Abdullah bin Wahbin ni dia pergi ke Mesir, dia sebarkan mazhab Malik di sana. Abdullah bin Qasim ni dia adalah di antara teman ataupun pendamping Imam Malik yang dahulu yang punya kesan yang besar dalam
penulisan mazhab, penyalinan mazhab Imam Malik. Okay. Kemudian Ashhab bin Abdul Aziz, antaranya lagi Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri. Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri yang dia teman menduduk Imam Malik dan belajar fiqh pada Imam Malik dan dia dahulu hampir setaraf dengan Ibn Qasim, dan dia ada karangan diriwayatkan padanya fiqh Imam Malik dinamakan Mudawana Ashhab. Dia bukan yang As-Sahnun Mudawana Kubra, dia lain. Kemudian Asad bin Ibn Furat bin Sinan, ini yang kita katakan yang mula-mula bawa tulisan fatwa-fatwa Imam Malik. Dia bawa balik ke Maghribi, yang membesar di Tunisia, kemudian dia sampai ke Masyriq, bahagian timur, lalu didengar dari Imam Malik Muwatta' beliau dan selainnya. Ini Abdul Malik bin Majishun, dia ini ulama hadis bin Majishun, Qarabahu Malik, dia telah didekatkan dia oleh Imam Malik, dan dikatakan dia tulis Muwatta' sebelum Imam Malik. Dia yang tulis Muwatta' sebelum Imam Malik, pasal dia salin apa Imam Malik sebutkan. Baik. Okey, daripada golongan tadi daripada satu daripada berkurang tu kan. Daripada 1 2 3 4 5 orang. Daripada orang tersebut telah tersebar mazhab Malik daripada orang-orang berkenaan. Okey, di antara orang yang menyebarkan mazhab daripada golongan 5 orang tadi, Sahnun alladhi Sahnun ni kan kita sebut kan, lahir 160 mati 240. Sahnun yang dia telah menulis surat kepada Imam Malik, mendengar daripada Ibn Qasim, Ibn Wahbin dan Ashhab serta Ibn Majishun. Okay? Dan dia telah berbekal daripada ilmu di Mesir, kumpul ilmu di Mesir, kemudian kembali ke Maghribi dan dia karang Mudawanah yang terkenal lah, Mudawanah Kubra dan fiqh Imam Malik. Okay? Okay, dan dia telah membacakan Muwatta' pada kitab-kitab mazhab yang mu'tamad. Dan dia di sisi ahli fiqh seperti kitab Sibawih di sisi ahli nahwu. Dalam fiqh Mudawanah Kubra ni seperti kitab Sibawih dalam kitab nahwu. Macam dikatakan padanya Ibn Rushd Al-Qurtubi, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid. Okay. Dan Abdul Malik bin Habib, dia ni daripada Andalus. Memang Imam Malik punya mazhab dia boleh katakan sampai ke belah Andalus, Morocco, Maghribi ke atas kan, ke Spain, sampai Imam Malik punya mazhab. Lepas tu ulama-ulama macam Al-Qurtubi kan, Cordoba, dia memang banyak di sana. Okay, jadi ada antaranya Abdul Malik bin Habib, dan dia daripada Andalus. Dia belajar di Andalus, kemudian dia berkelana dan untuk ilmu, dan dia ambil daripada pendamping-pendamping Imam Malik, dan dia kembali sudah itu ke Andalus sebagai seorang faqih yang muhaddis. Okay. Kemudian Abdullah bin Abdul Hakam, lahir di Mesir, mendengar daripada Malik Muwatta'. Kemudian dia meriwayatkan daripada lebih ramai di kalangan anak murid Imam Malik, Ibn Wahbin, Ibn Qasim dan Ashhab. Kemudian telah menyebut Qadi Iyad dan kitab Madarik. Dia kata negeri yang tersebar padanya mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, dia kata telah menjadi meluas mazhab Malik pada Hijaz, Basrah, Mesir. Dan apa yang di bawahnya di Mesir tadi, di negeri Afrika, selepasnya Andalus, berdekatan dengan Mesir, Andalus, Sokliah ni Sicily. Kemudian Maghrib Aqsa, sampailah dikata negeri man aslama min Sudan, negeri orang yang masuk Islam di kalangan orang kulit hitam lah, sehingga waktu kita hari ini sampai sekarang yang telah zahir di Baghdad dengan zahir yang banyak, dan dia lemah, di Baghdad sesudah tahun 400, dan dia muncul di Naisabur dan dia kekal di sana, dan pada selain Naisabur, imam-imam dan juga para pengkaji atau yang belajar mazhab Maliki. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Mandi sebab junub, wanita tak perlu buka rangkai rambut. Adakah masih perlu menyelati, iaitu masih wajib semua rambut kena air? Dia memang kenakan air.
tapi tidak intensif seperti mandi haid. Maksudnya wanita Nabi Aisyah kata Nabi suruh siramkan 3 kali cedokan air saja. 3 cedok air. 3 cedok air sahaja ke atas rambut, kemudian basuh badan yang lain. Dekat situ kita faham bahawa dia punya intensity, intens, mana bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh. Janji sampai saja. Berbeza dengan mandi haid, kena rungkaikan ikatan rambut. Okey, baik. Allah Alam. Ada tak ada soalan? Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita akan ambil berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.